Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Aizan dan juga Ustaz Rosdi, imam kita, dan semualah ahli-ahli jemaah, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni sekali lagi saya datang bersama macam biasa. Selang tak berapa bulan baru datang balik. Ya. Jadi saya kadang-kadang serba salah ya. Saya risau Ustaz Aizan pun serba salah. Nak terminate sekarang kot pasal dah lama duduk sini. Tapi tak terminate, manjang tak datang. Saya pun iyalah, kita kata kadang-kadang minta maaf lah banyak sebab urusan kerja pun kadang-kadang ya, urusan peribadi pun kadang-kadang ya. Ada, ialah bila kuliah ni kadang-kadang saya pun boleh dikatakan malam ni boleh dikatakan 20 malam kot saya isi dengan kuliah. Ada 10 malam free. Cadangnya 10 malam free tu maknanya untuk tujuan-tujuan peribadi, tujuan apa. Tapi kadang-kadang dia kena hari yang kita kuliah juga. Itu minta maaf banyaklah. Bulan lepas pergi ke Pakistan, jadi tak dapat datang. Tengok tempat orang macam mana ya. Alhamdulillah banyaklah juga ada dapat pengalaman sikit di sana. Antaranya saya tengok orang sana ni majoriti mazhab dia Hanafi lah. Dari segi fiqh majoriti bermazhab Hanafi. Tapi ada sebahagian yang mazhab Syiah Ismailiyah. Sebahagian, lebih kurang 10% kot. Mereka kata beritahu mereka ni Syiah Ismailiyah. Majoriti dia macam India sikit. Dia bukan Imamiyah. Dia lain sikit. Tapi ialah nak kata lain banyak tu, ada banyak persamaan lah mereka ni. Sebahagian kecil bermazhab Syafi'i, adalah sikit. Dan saya tanya-tanya tu tempat-tempat dia orang mengaji di mana, di Karachi. Yang banyak pergi, mana pergi belajar di universiti ke, di pondok ke, di Karachi. Tapi kami tak pergilah Karachi. Tempat-tempat kami pergi tu belah utara, belah-belah kawasan gunung, kawasan-kawasan sejuk. Okey, jadi dari segi amalan pun tengok macam contohnya demo punya solat, waktu solat pun lain. Lain tu maksud macam mana? Dekat apa board solat mereka tu, mereka akan letak dua waktu. Pertama waktu masuk waktu, kedua waktu mereka akan mula solat. Yang saya perhati, waktu yang mereka terus solat lepas masuk waktu maghrib sahaja. Isyak, Isyak pun tak silap saya lewat sikit. Waktu lain sebagai contoh Zuhur. Zuhur masuk pukul 12 lebih sikit. Subuh lah mula. Subuh sana sebab musim panas, walaupun kami pergi tempat sejuk, tapi musim panas dia siang panjang. Subuh dia pukul 3 pagi, 3 suku macam tu, 3 suku pagi. Tapi kalau kita pergi ke masjid, dekat masjid tulis solat subuh pukul 4.30. Dia habis subuh pukul 5. Pukul 5 syuruk, maknanya matahari naik lah, terang dah. Jadi
pukul 4:30 mereka baru semayang. Ha. 3 suku dah masuk waktu. Maknanya kalau kita dengar azan yang pertama pukul 3 suku tu, azan subuh tu, maknanya janganlah pergi masjid, tak ada orang lagi. Semayang tahiyatul masjid, semayang sunat. Lepas tu baca Quran dululah, tunggu. 4:30 baru mereka semayang. Kemudian Zuhur macam tu juga, masuk waktu dalam pukul 12 lebih, 1 tengah hari baru semayang. Jumaat lagi lewat 1:45 baru mereka solat. 12:30 sampai pukul 1:30 mereka syarah. Seorang lah tok guru, seorang syarah. Tak ada teks pun. Saya tengok, oh alim orang tu ni. Dia syarah, kejap keluar ayat Quran, kejap keluar dalil hadis. Keluar Quran ke dalil hadis. Lepas tu dia syarah lagi. Tak ada teks. Sejam. Orang tua cakap. Yang mana alim lah kan. Lepas tu 1:30 lebih kurang dia berhenti azan kedua. Lepas tu dia orang sembahyang sunat. Lepas tu khatib naik. Baca khutbah, sampaikan khutbah. Ringkas ya, lebih kurang 5 minit, 6 minit habis khutbah pertama dan khutbah kedua. Dia tak ada syarah dah. Dia ambil rukun je. Semua khutbah dia dalam bahasa Arab je. Maknanya rukun-rukun je. Kan? Alhamdulillah sampai habis. Lepas tu ayat Quran, pesan takwa, selawat atas Nabi dulu, pesan takwa. Lepas tu dia baca satu lagi dalil, barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Lepas tu khutbah kedua. Macam tu pendek. Lepas khutbah kedua ada doa sikit pada orang muslimin muslimat semua. Lepas tu dah 5-6 minit. Lepas tu sembahyang. Maknanya pukul 2 lebih kurang, tak sampai pukul 2 habis. Ada tempat kita tengok mereka zikir selepas solat. Ada tempat mereka baca Allahumma antas salam minkas salam. Lepas tu masing-masing sembahyang sunat. Ini ialah apa yang sempat saya tengok, perhati antara amalan mereka di sana lah ya. Di Mesir pun lebih kurang macam tu juga. Saya tengok tu hari, dia tazkirah panjang, khutbah pendek. Tapi dia tidaklah lewat. Macam ini dia semayang tu dia lewat ya. Jadi saya pun bila nak kemari je, saya pun fikir balik, hari tu apa kitab saya buka dah lupa dah. Udah tak ingat ya. Sebab dia bila sekali-sekala datang ni kan, saya pun tak ingat dah kat sini. Jadi saya pun minta maaf lah. Jadi kita sembang je lah apa yang kita boleh sembang ya. Hari ni kebetulan saya ada bawa lah buku ni. Buku-buku ni kadang saya baca, kadang saya bincang dengan orang. Ini bincangnya untuk berkait dengan bab mazhab jugalah ya. Macam mana munculnya mazhab-mazhab yang berbeza ya. Terutamanya yang kita kata sebagai ahlul hadis dan ahlul ra'i ya. Apa yang dikatakan sebagai golongan ahlul hadis dan golongan ahlul ra'i dalam fiqh. Dan kemudiannya dia ada juga kaitan dalam golongan akidah ya. Tujuan saya bincang benda ni tuan-tuan bukan nak menyatakan perbezaan, tapi tujuannya supaya kita faham dan mengurangkan kita punya perbezaan di antara kita yang berbeza mazhab ya. Ketika saya di sana tu, adalah satu orang ni dia ala-ala salafi sikit. Jadi dia tegur saya pakai seluar labuh lebih daripada buku lali kan? Kerana ada larangan Nabi yang panggil isbal ya. Memakai seluar yang lebih labuh daripada buku lali ni Nabi larang. Jadi ini ada kaitan dengan yang kita bincang ni, ahlul ra'i dengan ahlul hadis. Yang kita kata antaranya dia punya definisi atau kita faham mudahnya, ahlul ra'i ni
ahlul hadis ni kebanyakannya mereka berpegang kepada zahir nas, kepada faham asal kepada nas, makna asal kepada nas. Kalau Nabi kata jangan pakai seluar labuh, maka pada mereka ini pendapat ijtihad yang diterima. Saya tak kata salah, tapi ini kita menyebut berbeza pendapat tu. Mereka kata maka haram pakai seluar labuh. Kain labuh ke, seluar labuh ke, tak kira lah. Okay. Tapi ahlul ra'yi ni, dia bila ada suruhan atau larangan, kadang-kadang dia melihat kepada sebab. Kadang-kadang dia melihat kepada makna yang tersirat. Ya. Contoh berlaku zaman Nabi yang sangat masyhur, satu peristiwa atau hadis, sahabat-sahabat diperintahkan pergi ke Bani Quraizah untuk memerangi Bani Quraizah. Bani Quraizah ni Yahudi yang melanggar perjanjian. Jadi dihantar sahabat untuk pergi ke Bani Quraizah untuk pergi memerangi lah. Ketika itu Islam berkuasa di Madinah. Jadi perintah Nabi apa? La yusalliyanna ahadun minkum, atau la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah. Nabi kata jangan sesiapa pun solat jangan siapa pun solat asar kecuali sampai di Bani Quraizah. Okey. Jadi dalam perjalanan, bismillah. Dalam perjalanan ada sebagian sahabat berhenti nak sembahyang. Ya, berhenti sembahyang. Sahabat lain kata, kumpulan lain kata, mana boleh berhenti? Nabi kata jangan. Jadi kumpulan yang berhenti dia kata sebenarnya larangan Nabi ni bukan tak bagi kita sembahyang, tapi larangan Nabi ni maksudnya suruh kita cepat. Ini makna tersirat ni. Suruh kita cepat. Tapi kalau dah waktu sembahyang, Nabi biasanya memang suruh kita sembahyang pada waktunya, kan? Dan jelas ada hadis lain, contohnya hadis yang sahih bila tanya kepada Nabi SAW, ayul amal afdal wa ahabbu ilallah, amalan yang paling afdal dan disukai Allah. Ini ada jawapan berbeza-beza Nabi, tapi salah satunya Nabi kata apa? As-salatu ala waqtiha, sembahyang dalam waktu. Ya. Sebagian ulama kata semayang awal waktu, tapi sebagian lain kata semayang dalam waktu. Maksudnya solat dalam waktu tu termasuk amalan yang paling afdal. Jadi mereka kata bila masuk waktu, bila semayang, waktu semayang, kena semayang. Lepas tu jalan cepat. Jadi sahabat yang berpegang dengan zahir nas kata tak, kita kena sampai sana dulu baru boleh semayang. Seperti mana Nabi arah. Jadi okeylah, mereka sampai lewat. Ada riwayat kata mereka semayang asar tu pada waktu maghrib. Jadi bila selesai perang, alhamdulillah umat Islam menang. Mereka balik ke Madinah, jumpa dengan Nabi. Mereka bertanya dengan Nabi SAW tentang perkara ni. Ya. Apa jawab Nabi? Nabi tidak mencela kedua-duanya. Ya. Maknanya Nabi terimalah kedua-dua pendapat. Yang semayang pun betul, yang lewat, yang semayang kemudian pun betul. Yang semayang kemudian ikut cakap zahir Nabi, yang semayang dulu maknanya faham perintah Nabi itu dalam bentuk tersirat. Ini memang jadi dalil untuk menunjukkan kepada macam mana berlakunya khilaf di kalangan umat Islam. Macam saya cerita awal tadi lah. Macam mana di Pakistan lain cara demo. Waktu semayangnya, macam mana demo semayang, lepas semayang wirid macam mana. Tak sama dengan kita. Padahal orang, kadang-kadang ada orang kata, macam mana ya Ustaz? Quran satu, Nabi satu, tapi kita berbeza-beza. Ini nak bagi tahu kata,
salah satu sebab kepada berbeza ni kerana berbezanya cara memahami nas. Sama ada Quran pun begitu, hadis pun begitu. Contoh ayat Quran. Ayat tentang apa? Tentang tempoh iddah bagi wanita. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutallaqat, dan wanita yang diceraikan. Yatarabbasna bi anfusihinna, hendaklah mereka menahan diri ataupun kita kata tempoh iddah bagi mereka lah. Salasata quru, 3 quru. 3 quru. Quru ni penggunaan ulama di sebelah Hijaz, di sebelah Mekah sebagainya, maknanya suci. Maka sebab itu antaranya mazhab kita Syafi'i 3 kali suci. Tapi ulama di sebelah Iraq sebagainya, quru ni ataupun orang awam pun penggunaan perkataan quru ni di sana makna haid. Mazhab Hanafi 3 kali haid. Ya. Jadi 3 kali suci ke 3 kali haid? Jawabnya ada 2 ijtihad itulah. Ada yang kata 3 kali suci, ada yang kata 3 kali haid. Saya sendiri bila buat kajian tentang bab haid ni, bab tempoh, bukan haid, bab tempoh iddah ni, ada ketikanya 3 kali haid ni dapat menyelesaikan beberapa masalah yang timbul kalau 3 kali suci. Contoh ada perbahasan dalam mazhab tentang dia panggil talak bid'i, talak yang haram. Antara sebab talak haram apa dia? Antara sebab talak haram apabila seorang wanita itu diceraikan dalam waktu dia suci tapi dia telah disetubuhi oleh suami dia. Contoh, dia suci, dia start suci 1 orang bulan. So 1 orang bulan tu mereka bersama, 2 orang bulan mereka bersama, 3 orang bulan mereka bersama, 4 bulan mereka bergaduh, cerai. Okey, kalau mengikut 3 kali suci, cerai 4 hari bulan tu, satu waktu suci tu tak dikira sebagai tempoh iddah, tak kira. Sebab apa? Sebab dia sudah disetubuhi. Sebab itu dihukumkan bid'i, hukum haram. Sebab apa? Dia menyebabkan tempoh iddahnya akan jadi panjang. Maknanya dia kena tunggu lagi sekali haid, lepas tu suci, lepas tu habis suci baru kira sekali. Yang kali ni punya suci tak kira sebab sudah disetubuhi. Tapi kalau 3 kali haid, benda tu tak timbul. Kalau 3 kali haid, benda tu tak timbul. Maknanya dia akan kira bila? Bila start haid nanti. Start haid 1 sampai haid, sampai habis haid, dia kira sekali. Tak kira lah dah disetubuhi ke belum ke, sebelum tu dia tak kira, di situ dia kira masa haid. Dan masa haid dikira ni, dia maknanya masalah tu selesai lah dari sudut itu satu. Kan? Ini antaralah, saya bukan nak kata pendapat mazhab Hanafi yang betul, bukan. Saya nak cerita ni, bila berbeza kita buat kajian, boleh jadi sana betul, boleh jadi sini betul. Macam tu maksudnya. Kan? Macam tadi, boleh jadi lebih tepat semayang dulu sebab waktu dah ni. Lepas tu, tapi boleh jadi cepat tu sebab itu arahan Nabi. Kemudian Nabi benarkan dua-dua. Dua-dua betul. Jadi sebenarnya banyak-banyak berbeza pendapat dan mazhab ni apabila ulama yang mengutarakan pendapat.
Sebenarnya ya, wallahu alam, tapi andainya Nabi SAW ada, tentu Nabi akan terima semua. Maksudnya begitu. Kerana dah ada contoh. Wah, dia masalahnya kita ni, kita yang terlalu ta'assub dengan kumpulan kita, mazhab kita, pegangan kita. Makna kalau dengar orang lain punya, semua salah. Semua nak kata benda tu jadi salah, jadi sesat. Yang kita boleh hukum salah sesat ni apabila datangnya pandangan tu bukan daripada para ulama, ataupun datangnya tu daripada kumpulan yang sesat. Yang boleh kata ulama semua kata tak betul. Sehari dua saya kena pergi ke Sri Skandar buat kajian tentang buku yang ditulis oleh Lepat. Itu memang, yalah, kalau kita baca memang pening lah. Dia mengata ustaz-ustaz ni boleh tahan lah. Dia kena panggil dengan Jabatan Mufti Perlis. Lepas tu bila pergi sana dia kena bambu teruk, kan? Maknanya dia tak boleh nak berhujah. Dia nak lawan, dia tulis buku, dia ngata balik orang sana. Cara macam itulah, cara macam budak-budak marah cikgu, kan? Tak boleh nak pukul cikgu, pancit tayar kereta cikgu. Macam itulah ibarat dia, kan? Dia katalah ustaz apa, taik apa, macam itulah. Dia kata mengaji ke Timur Tengah, kebanyakannya semua apa tak ada, dia kata. Tak tahu apa pun pasal ilmu makrifat, hakikat. Kononnya macam dia ni sebab dia bergelumang dengan ilmu makrifat, kononnya. Dia tak sedar. Yalah, ini golongan yang paling bahaya adalah golongan yang tak sedar dia sesat. Itu kata Imam Malik tu, ada kalam Imam Malik yang saya, wallahu alam, kalau bukan Imam Malik kata, maknanya mungkin orang lain, tapi seingat saya lah, isu bahaya di antara ahli maksiat dengan ahli bid'ah. Kata Imam Malik, lebih bahaya ahli bid'ah. Ahli bid'ah dengan maksud orang yang buat benda yang sesat. Tuan-tuan jangan faham bid'ah dengan faham yang sebahagian faham agak mudah tu. Tapi bid'ah dengan maksud perkara yang sesat lah, kita kata. Sebab Nabi kata kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Setiap yang baru adalah bid'ah, setiap baru yang bid'ah itu adalah sesat. Maknanya bid'ah yang mana yang kita nak lawan ni, yang jenis sesat. Imam Nawawi kata bid'ah ni ada yang hasan, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi ulama kita bahagikan bid'ah ni ada yang baik. Bid'ah ni makna benda baru ni ada yang baik, ada yang buruk. Jadi benda baik, benda baru yang baik tak termasuk yang kita bincang. Ni kita bincang benda baru yang buruk, yang berlawanan dengan syariat, berlawanan dengan ajaran Nabi. Jadi Imam Malik kata lebih bahaya orang yang buat bid'ah ni berbanding ahli maksiat. Sebab ahli maksiat, dia buat maksiat dalam keadaan dia tahu benda tu berdosa, dan dia sentiasa rasa nak minta ampun dengan Tuhan. Sebab dia buat tapi dia tahu dia dosa. Berapa ramai orang buat jahat, kemudiannya umur 40-an dia bertaubat. Sebab apa? Masa dia buat jahat pun dia sedar benda tu jahat, tapi masa tu nafsu dia lebih mengawal dia dan sebagainya. Kemudian sampai masa dia bertaubat. Tapi masalah ahli bid'ah ni, dia buat benda salah, sesat, dalam keadaan dia rasa dia sedang buat benda betul. Itu bahaya. Dia kata dia tak perlu solat sebab dia yang solat ni orang belum kenal Tuhan. Yang solat ni orang belum kenal Tuhan. Orang dah kenal Tuhan tak payah solat. Sebab dalam Quran dia kata Allah SWT selalu sebut, suruh ingat Allah tu dengan apa? Zikir, dia kata. Jadi zikir tu bila mengingat Allah, itulah solat orang yang mengenal Allah, dia kata. Jadi kita ni
termasuklah golongan yang tak kenal Tuhan lagi. Bila tak kenal Tuhan, dia kata solat pula, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Masuk neraka pula, dia kata. Jadi dia kata geng yang solat ni dah lah tak kenal Tuhan, solat tapi masuk neraka. Dia kata kita lah. Habis tu kalau orang yang solat ni baru kenal Tuhan, macam mana dengan Nabi? Nabi pun solat, kan? Tapi orang macam ni tak guna berhujah, tuan. Kalau berhujah dia akan pusing sana, pusing sini, pusing. Guna ilham, setan datang ngajar dia. Lama-lama orang macam ni kalau zaman dulu tangkap, penjara khas, lepas tu brainwash untuk dia bertaubat, tak bertaubat hukum bunuh. Betul. Ini pengalaman saya berhadapan dengan orang yang sesat, tuan. Tak sesat. Tengok Rasul mengaku Rasul Melayu, kahar. Ya. Dulu konon-konon dia tarik balik dia sebagai Rasul lah apa semua. Tuan-tuan ingat dia bertaubat ke? Dia dah habis hukuman penjara dia, dia keluar jadi Rasul lagi. Sekarang dia mengaku benda yang sama. Tak boleh. Orang macam ni bukan penjara, maksudnya macam orang mencuri, orang apa penjara, kan? Sebagai ni. Dia kena dipenjarakan dalam keadaan dia kena di brainwash balik. Macam mana kumpulan jemaah gym lah, bukan gym. GI apa dulu? GI kumpulan-kumpulan yang ekstrim ni dulu, kan? Tangkap, dia kena brainwash hari-hari. Selagi tak berubah dia punya pemikiran, lagi tu duduk dalam. Dululah. Kalau masa ada SA, sekarang tak ada, tak boleh lah. So saya rasa SA ni bagus, termasuk untuk orang yang ajaran sesat. Kita lawan hujah, kita lawan ni. Tambah zaman sekarang, tuan-tuan, kami hari tu duduk bincang pening kepala pasal apa? Pasal dia punya live Facebook dia, live YouTube dia, YouTube. Live dia sekali dia buat live 1000 orang tengok. Saya kalau buat live ada 6 orang kot tengok. Yang cerita tentang dia ya 10 orang tengok. Dia buat live 1000 orang tengok. Pasal dia cakap petah. Korang goreng dia tu. Cakap bahasa Inggeris pula fasih. Dia memang yalah kahwin pun dengan orang putih saja. Kan 2 kali, tapi dua-dua bercerai. Dua-dua problem. Isteri dia yang pertama tu minta cerai salah satu sebab mendakwa dia bawa ajaran yang pelik. Nampak orang putih pun pening. Orang putih masuk Islam, tengok dia punya Islam pening. Kan? Minta cerai. Dia salah satu, yalah sebab kalau kita tengok sejarah dia ni daripada bapa dia lagi. Masalah geng-geng makrifat, geng-geng yang terasa makrifat ni, dia tak ada ilmu, tak ada apa, tapi dia dok rasa dia berada di tempat yang special di sisi Tuhan. Tu yang kata orang yang buat bid'ah ni lebih bahaya daripada orang yang buat maksiat. Bukan kita membenarkan orang buat maksiat, tapi kita nak kata orang buat maksiat ni lebih mudah bertaubat. Ramai yang kita jumpa yang sesat ni, bila kita bagi tahu dia sesat, dia kata kita sesat balik. Dia kata sebab ustaz tak belajar benda ni, tak tahu benda ni, sebab itu ustaz kata kami sesat. Hakikatnya ustaz yang sesat. Macam tu. Memang ajaran sesat ni akhirnya sembahyang jemaah dia tak akan sembahyang jemaah. Contohnya
Dia tak akan bersama dengan masyarakat sebab dia anggap masyarakat ni, tok imam ni beruk, tok imam ni tak khusyuk. Dia macam-macam dia akan dakwa. Dia tak pergi sembahyang jemaah pasal apa? Tok imam pun sembahyang tak khusyuk. Dia kata sembahyang, aku tengok tok imam kepala pun kepala beruk. Jadi macam-macam dia akan datang dakwaan tu. Yang sebenarnya tipu daya iblis, tipu daya syaitan, yang kemudiannya dia akan menjauhkan diri daripada masyarakat. Kerana dia rasa dia yang betul, orang tak betul. Ini antaralah ciri-ciri mereka. Selain daripada amalan dan kepercayaan mereka dah tentu berbeza lah. Kerana mereka akan makan tafsir Quran ikut kepala otak mereka macam itulah. Dan mereka rasa ini ilham Tuhan. Mereka dapat ilmu laduni. Kan? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Yang Allah Taala sebut kepada Nabi Khidir, tapi dia perasan dia mendapat. Walhal ulama mufassirin majoriti tafsirkan min ladunna ilma tu maksud wahyu. Allah beri wahyu kepada Nabi Khidir. Tapi itulah golongan sufi ni yang jadi sesat ni salah satu kerana itulah. Ya, bomoh pun sama juga bomoh. Mana belajar ilmu ni? Nabi Khidir. Semua mengaku Nabi Khidir. Sebab itu saya lebih cenderung pada ulama yang berpendapat bahawa Nabi Khidir sudah meninggal. Kerana beliau adalah Nabi, dapat wahyu, cerita tentang Nabi beliau dengan Nabi Musa, tapi sampai masa meninggal macam Nabi-Nabi lain. Tapi itulah. Okey, tak apa. Itu part tu. Walaupun ada khilaf tu, saya kata tadi, saya lebih cenderung kepada pendapat itu untuk mengelakkan disalahguna oleh banyak tok bomoh lah apa macam. Baik. Hakikat yang kita bincang ni adalah sesama ulama, ada yang pada peringkat awal lagi, zaman sahabat lagi, kemudian zaman tabi'in berlaku dua golongan yang besar, iaitu ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Ahlul hadis majoritinya duduk di Madinah. Antaranya adalah Imam Malik. Kenapa dipanggil ahlul hadis? Sebab mereka ni majoritinya adalah berpegang kepada nas itu secara zahir. Manakala ahlul ra'yi ni kebanyakannya di Iraq, dipelopori antaranya adalah zaman daripada zaman apa? Zaman sahabat lagi dah ada. Contohnya yang dikatakan aliran hadis ni adalah Abdullah bin Abbas, ahlul hadis. Abdullah bin Umar. Yang syoknya Umar al-Khattab, aliran ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi ni makna apa? Melihat dalil, kadang-kadang dia tengok sebab, kadang-kadang dia tengok makna lain. Kadang-kadang itu kata tersirat tadi. Tapi ahlul hadis tak. Kalau makna dia jangan. Macam saya bincang tadi, bila saya ditegur tentang isbal tu, saya beritahu dia actually at that time, kena cakap orang putih lah mendengar tu kan, tapi lambat sikit lah cakapnya kan. At that time, who wear kita kata pakai seluar kan, yang labuh tadi, seperti mana dilarang oleh Nabi, adalah golongan yang sombong. Golongan yang sombong. Mereka pakai dengan niat kesombongan. Kan? Maka dilarang oleh Nabi. Golongan ahlul hadis tak ambil sebab sombong ni, sebab memang itu cara mereka. Nabi larang, maka larang. Pakai seluar kena atas. Sebab tu kita tengok ada sebahagian yang termasuk tabligh, mereka akan pakai seluar tinggi. Itu kerana ada hadis. Mereka berpegang dengan hadis tu. Kita tak salahkan mereka. Tak apa, your opinion is right, no problem. But our scholar, our mazhab says, kan, it is because of, itu sebab kepada sombong tadi. Nowadays, kan, cakap orang putih sajalah kita kan, di sana kan. Adalah 2 kali saya jumpa dekat sana Tok Imam pandai cakap Arab. Bolehlah saya sembang-sembang cakap Arab sikit. Tapi dia lagi fasih lah kan.
Saya sembang-sembang, seronoklah juga kan. Sebab sekarang tidak susah kan bahasa Inggeris, tak ramai yang pandai. Jadi saya cakap, sekarang orang pakai labuh ni bukan tak ada dengan niat kesombongan. Sekarang dah jadi adat kebiasaan. Majoriti orang pakai labuh bukan dengan kesombongan. Dan tidak pun jadi satu kebanggaan orang pakai labuh-labuh. Tak ada. Ada tak kita tengok? Contohnya, golongan bangsawan, raja ke apa ke, maka seluar dia labuh. Golongan biasa macam kita, seluar dia singkat. Tak ada. Maka, perkara yang dilarang oleh Nabi itu sudah tidak wujud. Maka, hilang Allah dipanggil. Hilang sebab, maka hilang hukum. Ada sebab, ada hukum. Itu pada kaedah usul fiqh. Saya buat contoh lagi satu. Saya buat contoh dekat dia satu lagi. Larangan Nabi menulis hadis ketika hayat Nabi. Tapi kemudiannya para sahabat, tabi'in kemudian menulis hadis. Kenapa mereka ingkar? Bukan mereka ingkar, kerana mereka faham larangan Nabi semasa hidup Nabi. Nabi larang tulis hadis, tulis sunnah tadi, takut bercampur dengan Quran. Sebab masa itu Quran juga masih sedang ditulis. Maka larangan Nabi tadi ada sebab. Sebab jangan bercampur dengan Quran. Maka bila Quran sudah dikumpulkan dalam bentuk mashaf, tidak ada lagi kebimbangan bercampur, maka ulama mula menulis hadis. Saya bagi contoh yang itulah. Maka hilang sebab, maka hilanglah hukum yang dilarang tadi. Maka kembali kepada hukum asal, harus al-aslu fil asya' al-ibahah. Kan? Saya nak terjemah kat dia kaedah tu dalam bahasa Inggeris, jenuh itu. Kan? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Kita kata apa? The beginning of everything is mubah, is apa orang putih kata? Harus. Bukan berubah, harus. Asal sesuatu adalah harus. Dia hari itu dia tolong sambung perkataan saya tak jumpa itu hari. Kan? Tapi itulah nak cerita. Asal sesuatu adalah harus. Harus dalam bahasa Inggeris apa? May. Oh, May ya. Dia cakap May dia. Tak apalah. Kan? Ayolah, tak apalah. Maksudnya, itulah maksud dia. Kan? Itu hukum asal. Tapi bila datang larangan, maka dia ada terlarang. Tapi bila hilang sebab kepada larangan tu, maka dia kembali kepada hukum asal. Hukum asal tulis, apa yang Nabi buat semua, hukum asal harus. Tapi Nabi larang sebab takut campur dengan Quran. Kan? Apa yang Nabi cakap semua, takut. Yalah, Injil kan dah dicampur kan. Bible kan. Ini contohlah, maksudnya. Jadi kita kata, okay, it's okay pada dia, dia berpandangan itu, dia ikut pandangan itu, silakan. Tapi saya mengikut pandangan yang mengatakan harus, kerana sebab itu hilang. Ya. Jadi kita menghormati atas perbezaan. Saya tak boleh kata dia, no, you are wrong. You are wrong. Tak boleh kata you are wrong, sebab pendapat dia juga bersandarkan kepada para ulama juga. Golongan yang kita kata tadi, golongan ahlul hadis. Ini pun banyak berlaku sekarang ni, kan? Timbul isu, kan? Sama ada benda ni boleh buat ke tak boleh buat, bid'ah ke tidak. Golongan ahlul hadis dalam bab ni mereka keras sikit. Sebab pada mereka faham Nabi tak buat, tak boleh. Nabi tak buat, tak boleh. Itu pegangan mereka. Cuma ada kawan saya tulis, dia kata, silapnya mereka selalu kata
tak boleh tu pada orang lain yang berpegang dengan aliran lain. Sepatutnya mereka kata tak boleh mengikut pandangan kami. Jadi dia, orang kata apa? Lembutlah sikit, mengikut pandangan kami. Jika mengikut pandangan kamu, benda itu harus untuk buat terpulang pada kamu. Tapi menurut pandangan kami begini. Itu murni lah sikit. Yang inilah masalah kita ni. Masalah tak nak kabur menurut pandangan kami. Nak kabur benda tu syarak salah. Kan? Mengikut hukum syarak salah. Seolah-olah macam kita nak marah lepat tu. Kalau pakat lawan lepat tu tak apa. Kan? Sebab apa? Sebab jelas-jelas memang salah. Kan? Tapi bila kita duk menyatakan salah pada benda khilaf, baca Yasin malam Jumaat, ya. Kalau menurut kami, yang afdal baca surah Al-Kahfi kerana ada nas, hadis. Selesai masalah. Tuan-tuan nak baca Yasin, silakan. Cuma pandangan kami, jangan ada berpegang dengan keyakinan pada fadilat-fadilat khas. Kerana dia tidak ada fadilat khas, melainkan ulama kita, ulama dulu suruh baca Yasin sebab mungkin itu sebagai satu bacaan yang ramai orang baca dan mudah dibuat bacaan yang diulang-ulang. Nak baca Qul Huwallah macam pendek sangat. Kan? Nak baca surah Al-Kahfi macam panjang sangat. Kan? Jadi ambil Yasin tengah-tengah. Ini kadang-kadang ulama dulu bukan koman-koman juga. Mereka melihat kepada wakil. Saya sembang dengan kawan saya, dia buat kajian tentang adat Melayu dulu, tentang perkuburannya. Orang dulu tunggu kubur 7 hari. Rupanya bukan pasal demo nak baca Quran sangat, demo nak apa. Rupanya untuk orang nak ambil apa-apa daripada kubur tu, untuk buat benda sihir dalam tempoh 7 hari. Jadi sebab tu orang dulu dia jaga kubur 7 hari. Kita tak tahu apa. Terus bid'ah, kan? Tunggu kubur 7 hari. Ngapa 7 hari? Bid'ah. Bukanlah saya ni sangat. Saya tak adalah anti sangat demo tu. Saya kalau boleh nak menyatukan. Tapi rupanya bila kita faham, orang dulu dia jaga tu sebab mengelakkan daripada ada orang ambil apa? Minyak dagu lah. Apa lagi? Macam-macam lah yang dia boleh buat. Kain kapan lah. Tambah kalau ibu mengandung mati kan, mati beranak lah. Macam-macam. Darah tu memang dema lazat benar kan? Lazat untuk setan lah kan. Rupanya orang dulu lepas 7 hari benda tu kalau buat dia tak jadi lah. Ni pada ilmu sihir orang dulu. Ada sebab. Kawan saya dia buat PhD pasal ni. Jadi itu antara lah yang dicerita kat saya. Menarik ya. Gitu. Jadi itulah kadang-kadang sebenarnya yang saya cuba nak cerita, insya-Allah lah ke depan lagi. Kita sebenarnya ialah sama orang Islam ni, jangan sampai kita bergaduh. Ya, dulu kita kuat bergaduh pasal politik, semayang asing-asing, ya. Pasal parti lain. Dulu. Sekarang alhamdulillah lah parti lain-lain pun boleh duduk sekali dah. Kadang-kadang baik, kadang-kadang musuh balik. Tapi tak adalah bergaduh macam dulu kan. Tak ada sembelih korban lain-lain, tak ada kan. Kalau ni sembelih tak sah. Kita kena sembelih lain. Tok Naib ni, Tok Naib UMNO. Dulu saya sebut betul benda berlaku. Kalau dia nikah kan kena nikah semula. Dulu. Ya Allah. Sekarang tak ada dah lah. Sekarang bergaduh mazhab, bergaduh aliran. Nampak berat juga ni. So tujuan saya kalau boleh kita menghormati pada perbezaan ni, kerana kita tengok zaman Nabi lagi sudah berlaku khilaf, sahabat-sahabat lagi sudah khilaf. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar cenderung kepada ahlul ra'yi, anak dia ahlul hadis.
Kalau kita tengok Abdullah Ibn Abbas tadi bukanlah pun orang biasa-biasa, kan? Kemudian apa nama ni? Daripada aliran kita kata aliran Ahlul Ra'yi, Saidina Umar dan Abdullah bin Mas'ud antaranya yang pada peringkat awal lah. Tapi kemudian ni selepas tabi'in, antara yang masyhur ni itulah Imam Malik sebelah Ahlul Hadis, Imam Abu Hanifah sebelah Ahlul Ra'yi. Imam Syafi'i menggabungkan di antara Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal kembali kepada manhaj Ahlul Hadis. Nanti insya-Allah ke depan. Masa kita dah habis dah. Patut dah masuk waktu dah. So saya minta maaf lah takat itu. Kita azan dulu. Kalau ada soalan lepas tu kita soalan sekejap. Lepas tu kita solat. Silakan muazzin.